Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Suhaidan yang merupakan moderator kita pada kali ini. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi kepada ahli panel kita yang pertama. Nama saya Nur Izzatul Atira binti Norizan, nombor metrik 261556. Kumpulan kami telah memilih negara Amerika Syarikat untuk mengkaji pelaksanaan cukai digital di negara tersebut. Cukai digital merupakan cukai yang dikenakan ke atas perkhidmatan digital, terutamanya yang berkaitan dengan 4 Industrial Revolution sekarang. Di Malaysia, cukai digital ini diperkenalkan dalam Belanjawan 2020 yang telah dimulai pada 1 Januari 2020. Kadar cukai yang dikenakan adalah sebanyak 6% kepada perkhidmatan asing seperti Spotify, Netflix dan sebagainya. Di Amerika Syarikat, kadar cukai ditetapkan adalah mengikut jenis apa yang mereka gunakan. Kutipan cukai ini dijalankan supaya orang awam boleh mematuhi undang-undang cukai yang ada atau telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dalam sesebuah negara. Bagi membayar cukai perkhidmatan digital kepada negara berkenaan, ia boleh menyediakan beberapa petunjuk bahawa dengan peruntukan perkhidmatan ini tidak akan meningkatkan harga bagi sesuatu produk tersebut. Asas bagi cukai digital ini adalah penggunaan di mana ia dikenakan ke atas masyarakat yang menggunakan perkhidmatannya sahaja perlu membayar. Rakyat telah diberitahu selama bertahun-tahun lama dahulu bahawa mereka adalah kaya dari segi papasan cukai yang tidak seimbang dalam ekonomi. Tuntutan terhadap perkara ini sering tertumpu hanya pada satu cukai, iaitu cukai pribadi persekutuan yang secara keseluruhannya yang sangat progresif. Tetapi ia menjadi jelas apabila sistem cukai negeri secara keseluruhannya adalah sangat berbeza. Walaupun pendapatan dan sumber mereka yang besar, pembayar cukai terkaya dalam negara membayar peratusan cukai keseluruhannya melebihi sedikit di bahagian keuntungan kepada mereka. Kaedah pembayaran cukai digital ini adalah eksiden undang-undang di mana pihak yang dipertanggungjawab sahaja perlu membayar cukai tersebut. Di sini menunjukkan bahawa masyarakat yang menggunakan perkhidmatan digital perlu membayar cukai tersebut. Ia tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Antara kesan positif cukai perkhidmatan digital ini kepada masyarakat adalah kurangnya melanggan. Remaja akan kurang melanggan kerana terpaksa membayar kos yang lebih tinggi dan akan menyebabkan perbelanjaan mereka berkurang. Mereka juga akan kurangkan diri daripada menonton cerita yang melalaikan dan merosakkan minda mereka. Remaja tersebut akan memberi fokus kepada pembelajaran. Ibu bapa juga tidak perlu bimbang terhadap media sosial yang boleh mengaruhi pembelajaran anak-anak mereka kerana cukai yang tinggi telah dikenakan kepada mereka. Kesan positif yang kedua adalah menyediakan platform perniagaan. Perniagaan atas talian diamalkan secara meluas dan ia boleh mengukuhkan kedudukan kewangan seseorang. Contoh platform untuk video dalam talian adalah Netflix dan Spotify. Bagi perkhidmatan rangkaian pengangkutan pula adalah Grab dan Foodpanda. Pembelian dalam talian juga disediakan iaitu Shopee dan Lazada. Menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menjangkakan bahawa ketersediaan cukai ini boleh menyumbang sebanyak 20% kepada keluaran dalam negara kasar. Masyarakat yang mengamalkan perniagaan atas talian ini akan memperoleh keuntungan walaupun terpaksa mengeluarkan sedikit modal untuk menjalankan perniagaan ini. Saya akan membincangkan berkaitan dengan trend sejarah kadar cukai yang telah dikatakan. Pendapatan negara di Amerika Syarikat adalah sebanyak $5 pada tahun 2019 iaitu bersamaan dengan 20.99%. Bagi golongan Amerika Syarikat yang paling terkaya juga telah menerima pendapatan negara iaitu sebanyak $1. Dengan pendapatan tersebut, mereka juga turut dikenakan bayaran cukai yang tinggi pada keseluruhan cukai iaitu cukai persekutuan, tempatan dan negeri. Kalau nak dibandingkan dengan 5 orang termiskin daripada Amerika Syarikat hanya mendapat 2.8% sahaja. Walau bagaimanapun, bayaran cukai turut dikenakan kepada golongan tersebut iaitu sebanyak 2% terhadap keseluruhan cukai iaitu persekutuan, tempatan dan negeri. Cukai perkhidmatan digital ini mampu menyeragam dan memberi peluang yang sama dan adil kepada penyedia perkhidmatan digital tempatan maupun luar negara. Sebagai contoh, cukai ke atas premium Spotify antara negara iaitu yang melibatkan ASEAN Amerika Syarikat
mengenakan caj sebanyak 9.99 USD dolar bersamaan dengan RM40.93 sebulan. Melalui caj tersebut, mereka juga dikenakan cukai yang tinggi. Netflix juga dari segi harga, mereka juga mengenakan cukai sebanyak 7.99 USD dolar sehingga USD dolar 2.00. Cukai perkhidmatan digital mampu menyelagam dan memberi peluang yang sama bagi penyelia perkhidmatan digital tempatan maupun luar negara. Sebagai contoh, cukai ke atas premium Spotify antara negara iaitu Amerika Syarikat juga mengenakan caj sebanyak 9.99 USD dolar iaitu bersamaan dengan RM40.93 selama sebulan. Caj dikenakan adalah sangat tinggi kepada pengguna tersebut. Namun, Netflix pula mengenakan cukai dari harga 7.99 USD dolar sehingga 2.00 USD dolar. Okey, yang seterusnya adalah prinsip percukaian untuk menentukan sama ada tercapai setiap dalam syarat ikuti keberkesanan ekonomi dan atau keberkesanan pentadbiran cukai. Mengenal pasti cukai menurut negara lain berbeza daripada peratusan cukai yang telah dikenakan. Negara lain juga telah lama mengamalkan cukai ini. Namun, prinsip yang telah diamalkan oleh Amerika Syarikat adalah pentadbiran cukai yang sangat berkesan. Itu telah mengenakan cukai sebanyak 100% terhadap barangan dari Perancis yang telah diimport ke Amerika Syarikat. Pendapatan yang diperolehi dapat menampa negara dan membuat pajak digital MTD yang telah dilancarkan oleh syarikat. Pajak tersebut adalah untuk memastikan sistem digital memudahkan individu atau syarikat dapat mengembalikan cukai mereka. Yang seterusnya adalah kesan cukai perkhidmatan digital kepada masyarakat. Kewujudan cukai digital ini telah membawa kesan positif dan negatif kepada masyarakat. Namun saya akan membincangkan kesan negatif terhadap masyarakat. Yang pertama adalah perompakan akan berlaku. Pengenalan cukai ini telah memberi kesan terutamanya kepada golongan remaja kerana bayaran cukai yang tinggi kepada pengguna telah menyebabkan mereka terasa terbeban. Hal ini telah menyebabkan mereka memaknai muzik dan video secara haram dan menyebabkan industri percetakan sah mengalami kerugian dan tidak dapat menampung beban cukai yang telah dikenakan oleh pemerintah. Okey, yang kedua adalah harga perkhidmatan atau barang dagangan yang telah diperdagangkan meningkat. Setiap barangan yang dimasukkan ke dalam negara lain akan dikenakan caj yang tinggi dan menimbulkan beban kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, kesan yang kedua adalah harga perkhidmatan atau barang dagangan yang diperdagangkan adalah meningkat. Setiap barangan yang telah masuk ke negara lain akan dikenakan caj yang tinggi dan dapat menimbulkan beban kepada masyarakat. Sekiranya mereka tidak dapat membayar cukai tersebut, mereka tidak akan mendapat barangan tersebut. Okey, kesan yang ketiga adalah memberi kesan yang berbeza kepada industri dalam talian. Walau bagaimanapun, media massa menjadi tempat mereka untuk mempromosikan segala barangan mereka. Seperti yang diperkatakan tadi, sekiranya mereka tidak membayar cukai, mereka tidak dapat mendapat barangan tersebut. My name is Muhammad Najib Syakir bin Al-Qasan. My matric number is 267612. Okay, today I'm going to share to you about the impact of digital service tax to government. Okay, let's go to the advantages of tax to government. Taxation is one of the essential functions of government, an effect of life for taxpayer that requires compliance and planning. For example, income tax, property tax, sales tax all reduce how much money consumers have to save or spend. One of the most basic advantage is taxation can funding the government. They allow the government to spend money for basic operation. Okay, for the second advantages is wealth redistribution. Tax also redistribute wealth between taxpayers and individuals who receive government assistance. Okay, for benefit here is that the wealthiest taxpayers help pay for programs that support lower income and middle class citizens, while also contributing to the basic service that all taxpayers have equal access to.
Okay, next other advantages of taxation is it can control inflation through increasing of various taxation rate. Taxation can be used as the means of controlling inflation, especially the demand pull inflation. Since rising of taxation rate of various commodity result into decrease in purchasing power of individual person, hence being a solution to demand pull inflation. Finally, when the people are fully aware of the payment of tax, they are also conscious of the way the government spends the money. They resent unproductive or wasteful expenditure. As a result, the government becomes careful in its expenditure. Taxation helps greatly in the redistribution of income as it gives the government funds which they can use to fund public service. For example, direct tax enhance the consciousness of the citizen. Taxpayers feel burden of tax and so they can insist the government to spend their contribution for the welfare of the community. Okay, now let's move to our next presenter. Next, I will talk about effective of tax administration. The performance of tax administration is an important factor that has influence of the score of other categories as well, especially the category of revenue sufficiency. This category examines whether the administration is digitalized and whether specific measures to prevent corruption are in place. It also demonstrates the capacity of tax administration in terms of human resources and reviews the cost-effectiveness tax collection. In general, the objective of promoting the self-assessment system and fostering are achieved by providing good service through effective communication with the public to ensure that the self-assessment system is understood. Reviewing adjusting procedures to make certain that the operation of self-assessment system is effective and that it conforms with the law. Next, ensuring impartiality, the objective of appeal process for reconciling difference and responding to the right and needs of taxpayers by providing accountability through a tax system that is efficient and fair and conform to government policy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Muhammad Razif, nombor matrik 264224. Kali ini kami akan menerangkan kesan cukai kepada masyarakat dan juga kepada kerajaan. Jadi umum mengetahui bahawa cukai merupakan sumbangan dan bayaran wajib daripada pembayar cukai kepada kerajaan, dan cukai ini dilaksanakan oleh kerajaan ini kerana terdapatnya matlamat-matlamat tertentu, dan cukai ini memainkan peranan yang sangat besar. Antara yang saya boleh sebutkan adalah cukai adalah merupakan sumber utama pembiayaan kerajaan. Yang kedua adalah cukai memainkan peranan iaitu ia mampu mengagihkan semula pendapatan. Yang ketiga adalah cukai boleh menstabilkan harga dan meningkatkan ekonomi. Dari sini kita boleh dapat lihat bahawa sebenarnya cukai memberikan kesan yang besar iaitu kesan positif kepada masyarakat dan juga kepada kerajaan. Jadi rakan saya akan menerangkan dengan lebih lanjut apakah kesan dan cukai kepada individu dan juga kepada kerajaan secara khususnya. Jadi yang terakhir adalah secara kesimpulannya terdapat beberapa lasarana yang ingin dicadangkan kepada kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan mestilah memastikan cukai yang dilaksanakan ataupun yang dikenakan kepada individu itu diteliti sebaik mungkin supaya cukai itu tidak membebankan mereka. Yang kedua adalah kerajaan mestilah menguruskan atau meneliti pergerakan hasil itu dilaksanakan secara efektif dan efisien supaya rakyat ataupun khususnya masyarakat mengetahui ke mana hasil yang menjadi sumber pembiayaan negara ini dilakukan, kerana agar hasil itu dimanfaatkan sebaiknya untuk pembangunan kerajaan. Dan yang terakhir sekali adalah umum mengetahui bahawa sebenarnya menguruskan ataupun melaksanakan cukai ini sebenarnya mencabar,
tapi tidak kita nafikan bahawa sebenarnya pengurusan dan pelaksanaan cukai yang baik sebenarnya memberikan kesan yang agak besar kepada kerajaan maupun kepada masyarakat khususnya. Maka itu sahaja adalah berkaitan dengan kesan cukai kepada masyarakat dan kerajaan. Terima kasih diucapkan kepada panel kita pada hari ini kerana sudi berkongsi ilmu dan memberikan pendapat masing-masing. Saya berharap dengan perkongsian ini bukan sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Marilah kita sama-sama berfikir sejenak dan renung-renungkan. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum saya menamatkan forum kita pada kali ini, sukalah saya untuk menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Itu saja daripada kami. Kalau terkasar bahasa tersalah bicara, mohon dimaafkan kerana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Tetapi hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri forum kita pada kali ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.